Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nazri Kaha untuk agenda awani pada malam ini dari World Trade Center Kuala Lumpur, WTC KL. Dan sebelum kita berbincang tentang topik yang amat penting pada malam ini, bagaimana kita melihat situasi kritikal COVID-19 pada hari ini yang melanda negara dan kebanyakan negeri melihat ataupun kes-kes yang menaik ataupun lebih tinggi, dan bagaimana kita perlu ada satu pendekatan yang lebih radikal untuk mengatasi ataupun melandaikan lengkuk COVID-19 dalam gelombang keempat ini. Jadi sebelum saya bersama dengan tamu kita pada malam ini, saya ingin mengumumkan beberapa perkara berkaitan dengan kes terkini yang dikongsikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia untuk 9 Julai, bahawa kita sudah melangkaui lebih daripada 9,180 kes dan jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara kita 817,838 kes, dan Selangor dan Kuala Lumpur masih mencatatkan negeri yang tertinggi. Selangor sendiri mencatatkan semalam 4,400 kes, manakala wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 1,271 kes. Jadi untuk melihat perkara ini, pastinya beberapa indikator sudah pun kita sedia maklum sebelum ini, apabila saya menemu bual Dr. Syahri Ngadiman, Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Selangor, bahawa beliau akan melihat peningkatan kes ketara di Negeri Selangor sepanjang 2 minggu ini, kerana beberapa mukim dan kebanyakan mukim di Negeri Selangor adalah di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan, dan kawasan-kawasan ini sedang giat menjalankan saringan yang secara besar-besaran, dan pastinya banyak sekali kes-kes positif akan ditemui dan juga kontak rapat yang didapati positif. Jadi terselahlah dari angka-angka yang kita dapat saban hari sepanjang minggu ini, dan menjelang minggu hadapan pastinya akan ada lagi kes-kes tinggi di Negeri Selangor. Jadi untuk melihat bagaimana pendekatan surveillance kesihatan awam, terutama di kawasan Lembah Kelang ini, untuk memastikan kita dapat melandaikan lengkuk, dan adakah pendekatan-pendekatan yang kita sudah lalui hampir setahun yang lalu wajar kita teruskan, ataupun ada pendekatan yang lebih radikal, yang lebih kata pun bersasar, yang dapat kata pun kita lakukan dengan secara sains dan juga data yang terkini, untuk memastikan kita tidak melakukan kesilapan yang sama untuk mendapatkan keputusan yang berbeza. Jadi di talian melalui Skype pada malam ini saya bersama yang berbahagia Dr. Sharifah Azura binti Saleh, Ketua Unit Kawalan Infeksi dan Pakar Mikrobiologi Perubatan Hospital Chancellor Tengku Mukhris ataupun HCTM. Assalamualaikum Dr. Sharifah, apa khabar? Waalaikumsalam. Mungkin Saya sihat, alhamdulillah. Terima kasih Dr. Sharifah kerana sudi bersama saya Nazri Kaha dalam agenda awani pada malam ini. Melihat daripada kes-kes yang semakin meningkat dilaporkan saban hari, kita ketika Selangor dan beberapa kawasan lokaliti di Lembah Kelang melalui PKPD. Jadi adakah ini memang sudah pun dijangkakan oleh Dr. Sharifah Azura, dan seperti mana juga yang kita sedia maklum bahawa Selangor sekarang berada di satu tahap kritikal untuk memastikan lebih banyak saringan dilakukan, isolasi diberikan, jejak kontak yang lebih efektif dan pantas terpaksa dilakukan, dan dalam masa yang sama kita melakukan vaksinasi secara progresif lebih ramai bagi kelompok rentan dan juga kelompok dewasa. Jadi mungkin sebagai komen ataupun reaksi awal Dr. Sharifah tentang ini. Terima kasih. Seperti yang kita maklum, apabila PKPD dilaksanakan, kawasan PKPD ini akan dilakukan saringan secara besar-besaran. Jadi bila saringan dilakukan, memang kita menjangka jumlah kes akan meningkat. Jadi untuk Selangor dan Kuala Lumpur, memang dijangka kes akan meningkat disebabkan saringan bersasar yang dilakukan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Dari nilai R0 ataupun kebolehjangkitan COVID-19, kalau sebelum ini ataupun 2 hari yang lalu pada 8 Julai sekitar 1.09. Jadi adakah Dr. Sharifah menjangkakan bahawa nilai R0 ini akan terus dalam ratio ataupun nisbah 1 hingga 0.10, ataupun ia boleh turun apabila negeri lain menunjukkan ada trend penurunan, ataupun bagaimana Dr. Sharifah?
R0 ni akan menurun apabila saringan besar satu sudah tidak jumpa kes yang positif. Kita kena tahu yang untuk putuskan rantaian jangkitan, kita perlukan dua kali tempoh eraman dia. Maksudnya kalau untuk COVID ni, satu tempoh eraman adalah 2 minggu. Jadi untuk 2 cycle adalah 4 minggu, dan maksudnya sebulan. Dalam masa sebulan, kalau PKPD tu dilaksanakan dengan ketat, kita boleh putuskan rantaian jangkitan dan nilai R0 tu akan menurun. Dari pemerhatian Dr. Sharifah secara dekat sebagai ataupun pakar dalam kawalan infeksi ini, adakah kita sudah memadai dengan pendekatan-pendekatan kesihatan awam yang kita lalui sekarang melalui perintah-perintah kawalan oleh Majlis Keselamatan Negara, khususnya di Lembah Kelang? Adakah menutup lebih banyak kilang, mengurangkan lebih banyak pergerakan manusia, iaitu tidak boleh datang ke tempat kerja dan sebagainya, tetapi tempat-tempat ataupun kilang-kilang industri yang bersifat esensial dibenarkan dibuka? Adakah itu memadai ataupun ia perlu ada pendekatan yang lebih ketat kerana kita ingin melihat nilai kebolehjangkitan itu dapat turun dalam masa yang kita sasarkan ini, Dr. Sharifah? Sebenarnya yang paling efektif adalah seperti permulaan dahulu. Masa kita mula-mula buat PKP permulaan tu, memang semua kita tutup. Itu yang paling efektif. Tapi seperti yang kita lalui semasa PKP 1.0, bila dilakukan begitu, bukan sahaja ekonomi terganggu, kita punya keperluan barang esensial juga telah berkurangan. Disebabkan itu, saya rasa bagi waktu sekarang, ekonomi kilang-kilang yang dikira sebagai esensial dibenarkan untuk beroperasi. Masalahnya jika mereka yang beroperasi ini tidak mengikuti SOP yang telah ditetapkan. Apabila dia beroperasi tanpa mengikut SOP yang telah ditetapkan, risiko jangkitan di dalam kilang semasa bekerja dan juga risiko jangkitan di tempat penginapan pekerja adalah tinggi. Jadi di situ yang perlu diperketatkan jika mereka dibenarkan beroperasi. Dari memo ataupun notis yang diberikan oleh MITI beberapa hari lalu, industri yang esensial ataupun penting ini yang berkaitan dengan supply chain makanan, perubatan dan sebagainya yang berada di kawasan PKPD dibenarkan beroperasi dengan syarat mereka melakukan SOP yang ketat, tetapi ia tidak menjelaskan apa sebenarnya SOP yang ketat. Yang hanya diwawarkan iaitu majikan perlu melakukan swab test sebanyak 2 kali seminggu kepada pekerja mereka. Adakah itu memadai pada ketika kita sudah pun lockdown yang agak lama dan mereka yang tidak terlibat dengan industri ini terpaksa berkorban banyak perkara, hilang pekerjaan, mental stress dan sebagainya, tidak boleh meniaga dan sebagainya. Tetapi industri esensial yang dibenarkan beroperasi ini dengan SOP yang begitu, adakah cukup ataupun perlu ada lagi SOP-SOP yang lain dan pemantauan yang lebih ketat supaya mereka akur dan patuh dengan SOP tersebut, barulah dibenarkan mereka beroperasi? Ya, sebenarnya SOP saya rasa MITI telah sediakan SOP yang perlu diikuti oleh kilang-kilang yang dibenarkan beroperasi. Cuma pemantauan dari kementerian sama ada mereka ini mematuhi SOP itu adalah penting. Pemantauan dan tindakan yang perlu diambil jika mereka tidak mematuhi SOP. Ini sangat penting untuk memastikan mereka beroperasi dalam keadaan yang selamat. Dari pemerhatian Dr. Sharifah, selepas kita melalui hampir setengah tahun, 6 bulan ini agak ketat SOP untuk kita melalui PKP, kita sudah pun melalui PKPD dan total lockdown, apa juga istilah yang digunakan pakai oleh Majlis Keselamatan Negara. Adakah Dr. Sharifah merasakan
ia sebenarnya tidak banyak membantu melandaikan lengkuk. Kita sudah lihat hasilnya, tetapi pengorbanan rakyat terpaksa dituntut setiap kali penambahan kes. Jadi dalam kita melalui proses vaksinasi yang orang kata pun aktif pada ketika ini, apa lagi langkah-langkah surveillance kesihatan awam pada pandangan Dr. Sharifah wajar kita lakukan ataupun berikan pendekatan baru? Dalam masa yang sama kita terpaksa berkompromi sedikit, melegakan rakyat sedikit supaya mereka boleh melalui aktiviti sosial, keluar bekerja, berniaga, kerana kita tidak boleh berkompromi juga tentang livelihood. Pandangan Dr. Sharifah? Betul. Kerajaan telah mencuba untuk melonggarkan SOP di kalangan seluruh rakyat Malaysia, tapi apabila ini berlaku, peningkatan kes di dalam komuniti itu sangat tinggi. Walaupun kita kata memang kluster tempat kerja adalah banyak, tapi bila kluster tempat kerja ni dibawa balik ke rumah dan di dalam komuniti juga tidak mematuhi SOP dan dia akan merebak di dalam komuniti. Jika kes terlalu banyak, kita akan dapat yang susah adalah di kesihatan seperti yang kita nampak sekarang ni di negeri Selangor, banyak hospital yang dah penuh dengan pesakit. Kapasitinya dah hampir maksimum. Ini adalah akibat kalau kita banyak sangat kes di dalam komuniti. Jadi itu yang cuba dielakkan oleh kementerian dengan mengimplementasikan PKP dan mengurangkan pergerakan rakyat supaya tidak berlaku jangkitan di dalam komuniti yang meluas. Jadi apa pendekatan yang baru yang mungkin Dr. Sharifah boleh diguna pakai oleh negara kita, iaitu kita dapat, ini satu istilah retorik yang mungkin sedap didengar, dalam masa yang sama kita dapat orang kata pun melegakan sistem kesihatan awam seperti hospital, ICU dan sebagainya. Dalam masa yang sama kita memberi ruang kepada rakyat untuk mencari nafkah, bersosial dan sebagainya. Di mana titik tengah yang begitu nipis ataupun the thin line yang pakar kesihatan awam boleh berkompromi sedikit? Dia sebenarnya untuk mengatasi ini semua lapisan masyarakat perlu mematuhi SOP. Bila kadang-kadang masyarakat kata dia mematuhi SOP, tapi bila kita tengok dalam masyarakat tak mematuhi, masih lagi penuh di dalam kedai, tidak ada penjarakan, pembersihan tangan dah sangat-sangat kurang. Pada mula start COVID dulu, semua orang rajin membasuh tangan. Tapi sekarang ni sangat-sangat jarang membasuh tangan. Jadi sebenarnya kalau semua lapisan masyarakat patuh, tak perlu kata saya pakai penutup muka hanya kerana saya takut disaman. Sepatutnya saya pakai penutup muka sebab itu adalah keperluan. Jadi bila semua tukar mentaliti untuk patuh dengan SOP ini, kita boleh buka balik kita punya aktiviti bila semua orang mematuhi SOP. Dari aspek itu, adakah Dr. Sharifah merasakan bagaimana kita melakukan saringan besar ataupun saringan bersasar, jejak kontak, kita melakukan isolasi, kita melakukan sokongan sosial kepada pesakit-pesakit COVID. Adakah kita terlampau defensif ataupun reaktif sifatnya berbanding kita berada satu langkah di hadapan? Kerana pakar kesihatan awam ingin melihat bahawa kita tidak perlu mengalah dengan virus tetapi kita dapat mengawal virus. Jadi bagaimana kita dapat mengawal kalau kita sentiasa bersifat defensif, reaktif? Kalau kesihatan di hospital ataupun katil di hospital tak cukup, kita baru nak tambah, oksigen tak ada, baru kita nak tambah tong oksigen, ambulans tak ada, baru kita nak beli ambulans. Sedangkan kita boleh melakukan satu langkah ke hadapan. Jadi bagaimana kita sentiasa berada di hadapan dalam peningkatan mutasi varian COVID-19 dan kita juga terpaksa sedikit memberi ruang kepada aktiviti ekonomi. Pandangan Dr. Sharifah?
Untuk mengatasi variant of concern ni, yang VOC ni, sebenarnya memang keperluan tu adalah keperluan vaksinasi. Apabila rakyat kita, majoriti rakyat kita telah divaksinasi, kita mungkin akan dijangkiti dengan variant of concern, tapi bila dijangkiti, dia punya gejala jangkitannya adalah tidak serius. Jadi mereka ini tidak perlu masuk ICU, tidak perlu bantuan pernafasan. Jadi perkhidmatan kesihatan tidak terlalu terbeban. Ya. Ya, itu yang sangat-sangat diperlukan sekarang. Adakah Dr. Sharifah merasakan proses vaksinasi kita ini berada di landasan yang betul, tetapi dalam masa yang sama kita perlu zoom lagi, mikro lagi sifatnya, mencari mereka-mereka yang tertinggal, terutamanya warga rentan, warga tua di kawasan Lembah Kelang, kawasan-kawasan yang begitu tumpuan kes yang amat tinggi ketika ini dan kes-kes ICU dan kematian masih tinggi, BID pun tinggi di rumah. Jadi adakah wajar kita melakukan pendekatan-pendekatan lebih efektif tentang hal ini, Dr. Sharifah? Pada pendapat saya, telah diumumkan bahawa Selangor dan Kuala Lumpur telah memasuki fasa 3 program vaksinasi kebangsaan. Dua negeri ini telah dimasukkan ke fasa 3. Bila fasa 3 ni maksudnya semua rakyat yang berumur 18 tahun ke atas boleh menerima suntikan vaksin. Alright. Tapi masalahnya sekarang ramai yang komplain tidak dapat tarikh temu janji untuk menerima vaksin. Bagi saya, untuk fasa 3 yang paling mudah untuk vaksinasi dengan cepat adalah mereka boleh datang sahaja ke pusat vaksinasi dalam bentuk satu keluarga. Tak semestinya kita panggil vaksinasi keluarga. Kalau dia dalam keluarga tu ada 4 orang yang berumur 18 tahun ke atas. Bawa sekali semua? Ya, semua kita suntik sekali 4-4 dan kita daftarkan dalam MySejahtera. Bukan MySejahtera tu tidak berfungsi. Ya. Kita masukkan data di dalam MySejahtera dan MySejahtera boleh ikut untuk tarikh temu janji dos kedua dan juga pemberian sijil yang sijil vaksinasi yang digital itu. Doktor yakin ia boleh dilaksanakan dengan apa yang kita ada sekarang? Dengan cara membawa semua ahli keluarga 18 tahun ke atas untuk mempercepatkan lagi vaksinasi di kawasan tumpuan ini? Kalau boleh dilakukan begitu, dia akan cepat. Cuma sebab kalau kita tengok sekarang, kalau satu rumah tu katalah yang saya sebut tadi ada 4 orang yang layak. Ya? Hari ini seorang dapat, ataupun ayah dapat. Betul. Tunggu lagi 2 minggu, mak dapat. Ya, jadi dalam masa 2 minggu tu mungkin ada ahli keluarga dia dah terdedah kepada COVID. Jadi dah menjangkit dalam satu keluarga tu. Jadi pada saya yang paling cepat adalah mereka datang saja dan kita ambil data, kita masukkan data dia dalam database dan kita beri suntikan vaksin. Dari aspek mengagihkan peranan klinik-klinik awam dan juga klinik swasta selain daripada peranan PPV yang kita lihat sekarang, adakah PPV yang sepatutnya kita bagi sedikit ruang kepada klinik swasta, GP di seluruh negara kita? Ia sudah memadai kerana kita tahu GP ini berada di semua lokaliti di seluruh negara, sama ada di kampung, di pekan kecil sampai ke di pendalaman pun. Adakah wajar kita memperkasakan GP ini supaya mereka yang mungkin tidak ada kenderaan dan sukar untuk ke bandar, pekan kecil dan sebagainya, mereka boleh terus ke GP ataupun klinik-klinik yang berhampiran dengan kediaman mereka? Kerana ini juga penting, reach out kepada kelompok yang tidak ada keupayaan untuk pergerakan, mobiliti dan sebagainya. Dr. Sharifah. Saya rasa GP telah dimasukkan juga dalam lokaliti untuk pemberian vaksin. Tapi mereka perlu berdaftar dengan CITF. Maksudnya kalau CITF akan tengok, maksudnya kalau satu bandar tu dia mungkin akan ada berapa, kata dia ada 10 klinik, mungkin dia tak akan bagi kepada semua 10 klinik. Dia akan pilih klinik-klinik mana supaya bukan 3 terlalu rapat yang ada vaksin. Jadi mereka perlu berdaftar dengan CITF
untuk dikira sebagai pusat pemberian vaksin swasta. Okey. Dari pemantauan Dr. Sharifah seimbas lalu ataupun dari laporan-laporan yang diberikan dengan overwhelm hospital awam, hospital COVID di seluruh Lembah Kelang ketika ini menyebabkan limpahan pesakit sampai di wad kecemasan pun terpaksa ditambah katil, termasuk juga di Hospital Chancellor Tengku Mukhris. Jadi adakah wajar pada ketika ini diwajibkan hospital swasta menerima pesakit-pesakit bukan COVID supaya hospital awam dan hospital pelatih universiti boleh memberi tumpuan kepada pesakit-pesakit COVID sama ada di peringkat 4 dan 5 dan penggunaan ICU yang lebih efektif, kerana kita tahu hospital-hospital di kawasan Lembah Kelang ini memang ada kemudahan-kemudahan oksigen ataupun kemudahan-kemudahan doktor terlatih dan juga pembantu perubatan. Jadi adakah Dr. Sharifah sudah merasakan inilah masanya kita menggerakkan ke semua sistem kesihatan kita menampung limpahan kes yang mungkin akan terus meningkat dalam masa seminggu dua ini? Setahu saya, hospital swasta telah terlibat dalam mengambil sebahagian daripada pesakit bukan COVID yang daripada hospital kerajaan. Tapi seperti yang kita tahu, kapasiti mereka juga terhad untuk mengambil, sebab kita tahu pesakit di hospital kerajaan ni adalah jauh lebih ramai daripada pesakit di hospital swasta. Jadi pesakit yang bukan COVID seperti yang kencing manis, darah tinggi, sakit jantung, mereka ni perlu pantauan yang lebih rapat sebab sekarang ni banyak yang bila datang hospital kerajaan tak jumpa doktor pun sebab kita tutup, kita hanya bagi ubat. Betul, hospital swasta boleh membantu dalam keadaan sebeginilah. Ya, akhir sekali mungkin dalam masa sekarang ini bagi untuk kita melihat the whole government, the whole system, the whole society bergerak seiring untuk memastikan apa yang kita lalui ini dapat dilakukan dengan semaksimum yang boleh. Jadi dari aspek kesihatan awam dan juga infeksi kesihatan pandemik pada ketika ini, apa lagi yang boleh kita lakukan, Dr. Sharifah? Dia dalam segi pandemik sekarang, kita sebab sekarang ni kita dah sampai ke tahap yang jangkitan COVID ni memang meluas di dalam kita punya masyarakat. Kita dah sampai kita level yang sebenarnya nak contain adalah sangat susah. Jadi rawatan kenal pasti kes yang positif supaya kita boleh isolate dan kita boleh putuskan rantaian. Kenal pasti mereka yang perlu berada di dalam hospital. Mereka yang kategori 3, 4 dan 5. Mereka ni sebenarnya perlu dalam hospital. Sekarang ni kategori 3 memang tak boleh masuk. 4 dan 5 pun kadang-kadang 4 pun susah nak masuk. 5 memang definitely kena masuk hospital dah lah. Tapi semua ni kena serentak untuk kenal pasti siapa yang dijangkiti, untuk isolasi mereka, untuk pemberian kesihatan yang bagus dan juga untuk vaksinasi. Semua ni kena jalan serentak. Bila dia jalan serentak, baru kita boleh mengatasi COVID-19 ini. Okey, itu saja masa yang kita ada, Dr. Sharifah. InsyaAllah kita akan terus berhubung dan berinteraksi untuk mendapatkan perkongsian terutama berkaitan dengan situasi pandemik COVID-19 di negara kita. Terima kasih Dr. Sharifah. Itu tadi temu bual saya bersama Dr. Sharifah Azura binti Saleh, Ketua Unit Kawalan Infeksi dan Pakar Mikrobiologi Perubatan Hospital Chancellor Tengku Mukhris UKM. Sekian saja agenda awani pada malam ini. Saya Nazrika. InsyaAllah kita jumpa lagi.